Ceramah ini adalah usrah gabungan atau majlis perdana bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan Malaysia Prihatin Peringkat Semitin. Jemputan istimewa pada malam ini adalah Da'i Adibah yang merupakan juara program reality televisyen Da'i Milenial musim pertama. Da'i Adibah telah menamatkan pengajian peringkat sarjana muda Fakulti Pendidikan TESA di UiTM Shah Alam. Sehingga kini, Da'i Adibah aktif dengan gerak kerja dakwah kepada pelbagai lapisan masyarakat terutama terhadap belia dan remaja Muslim. Assalamualaikum Da'i Adibah, sihat ke? Waalaikumsalam. Oh, perasan MC kita nama Adibah juga Masya Allah. Sihat-sihat Alhamdulillah. Adibah sihat? Sihat Alhamdulillah. di situ. Nak panggil Da'i Adibah ke ada panggilan yang lebih mesra untuk dipanggil? Disebabkan tengok ramai muda-muda termasuk Ustaz Fahmi dan Ustaz Ammar muda gaya kat sini kan. So boleh panggil saya akak sajalah. Adik kita kat sini ni. So Adibah Safia. Adibah nama akak, Safia nama anak akak. So panggil akak malam ni panggil saya akak supaya saya rasa lagi muda dan seronok macam tu. Baik akak. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kami semua pun dah tak sabar nak dengar perkongsian daripada Da'i Adibah. Jom kita pergi ke agenda utama program. Perkataan merdeka kerap dilaungkan pada telinga-telinga rakyat Malaysia. Sehingga hari ini, kita dapat lihat generasi-generasi muda menganggap merdeka sebagai sekadar satu perkataan biasa. Sedangkan ia merupakan satu perkataan kemegahan, kebanggaan dan kemenangan besar. Boleh Akak Adibah kongsikan kepada kami apakah maksud kemerdekaan yang sebenarnya bagi kita rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah dengan limpah kurnia dapat kita bertemu pada hari ini dan akak ucapkan terima kasih kepada saudari MC kita. Tingkatan berapa Tingkatan 5. Tingkatan 5, nampak muda. Jadi dan saya ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz yang turut mungkin ada pada malam ni, juga kepada parents yang mungkin turut mendengar sama. Terima kasih saya ucapkan atas difangkat usrah pada malam ni dan akak juga would like to greet some of us. Ada Abid, ada Ahmad Miqdad, Ahmad Mustaqim. Minta maaf kalau yang saya sebut ni cikgu, minta maaf saya ingat student. Muhammad Faiz, Nawal Auni, semualah. Okay. So malam ni boleh tak akak nak adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, kalau ada akak tanya, boleh tak kita interact melalui message. Type di ruangan komen. Kita panggil kalau kat sini in call message kan. Type kat ruangan message tu sebab akak nak kita semua involve pada malam ni. Siapa yang involve, insyaAllah dia dapat lebih. Jangan tak percaya dalam satu majlis ilmu ada orang dia dapat 80% daripada penyampaian. Ada orang dapat 50%, ada orang dapat 30%. Dan kalau nak dapat banyak, you all kena contribute banyak. That means kalau akak tanya boleh ke, jawab boleh. Sebab bila kita lagi banyak guna kita punya anggota ni, lagi aktif otak kita berfikir. Dunia serba maju, siapa sini ada TikTok? Ustaz ada TikTok Ustaz? Manalah tahu kak ada ustaz-ustaz duk gering. TikTok tu apa? Oh TikTok tu apa suci murni ya. Jadi siapa ada TikTok? Angkat tangan sikit. Kokot lah. Siapa ada IG? Okay. Ada yang angkat tangan. Angkat tangan. Tengok sikit korang ni up to date ke tidak. Okay bagus. Tak, bukan nak suruh ada TikTok. Tak kisah pun ada ke tak ada terpulang. Cuma korang jangan berjoget sudah ni. Kalau akak nampak budak semitin joget kat TikTok ni nak ngadu kat ustaz. Ya. Tak, perasan tak kenapa orang suka TikTok? Kenapa orang suka Instagram? Siapa boleh agak kenapa orang suka? Gini lah kan. Aku pun pelik benda lah dia orang ni buat macam tu lah kan. Kenapa orang suka TikTok dengan Instagram? Siapa bijak boleh jawab? Sebab banyak konten yang best. Banyak konten yang best. Bagus. Siapa jawab tadi? Muhammad. Tak nampak nama. Siapa tahu IG dah ada Reels?
REELS, video pendek. Cari hiburan. Tapi kan, perasan tak korang ada online class. Akak panggil korang je sebab lebih dekat lah. Korang ada online class. Siapa sini pernah rasa boring bila ustaz bagi penerangan ke, ustaz mengajar ke, dia rasa macam nak cari benda lain nak buat. Ustaz tengah buat macam tu nak tengok. Ustaz ada yang raise hands. Ni akak minta ustaz jangan marah ustaz tu benda tu normal. Sebab apa? Sebab kenapa akak kait dengan TikTok? Sebab TikTok, Reels, semua tu diorang guna pendek. Masa yang pendek, betul tak? Mula-mula 30 saat. Lepas tu macam Reels mula-mula 15 saat. Lepas tu 30 saat. Lepas tu 60 minit. Sebenarnya orang social media ni dia dah buat kajian, dia dah tengok tahap-tahap. Bila video tu makin lama, engagement makin turun. Orang makin malas tengok. Sebab apa? Memang ini dunia kita hari ni. Kita punya perhatian sangat-sangat singkat. Kan kalau kita tekan video, video ni 3 minit, malas lah tengok. Tapi kalau tekan, video ni seminit je, okey nak tengok. Sebab ini kita telah diprogramkan ikut semasa. Kita terpengaruh dengan keliling, betul tak? Kalau video pendek lebih tertarik untuk tengok. Kalau video panjang, boring lah. Dan ini sebenarnya menyebabkan kita susah nak fokus. Buat macam ni semua? Macam tu kan? Okay, siapa yang buka video memang akak seronok lah. Siapa yang boleh buka video. Tak apa, korang pakai telekong ke, macam Ustaz Ahmad dia pakai tanjak, kemudian Melayu itu masa semangat merdeka tu. Siapa boleh buka video, mungkin korang ada yang pakai telekong ke kan, rambut tak sikat ke tak apa. Okay, yang penting buka video sebab kalau buka video ni kita lagi seronok. Cuma kalau nak korek hidung ke tepi sikit. Kan? So akak minta adik-adik semua, boleh tak pinjamkan kepada akak 30 minit. Can you lend your 30 minutes to me? Okay, penat tak aku kilas-kilas tudung malam ni? Nak bagi nampak presentable sikit. Boleh tak? 30 minit. Can you lend your 30 minutes to me? Boleh ke tak boleh? Boleh. Jawablah dekat ruangan komen. Kenapa 30 minit? Sebab lepas tu akan nak buka Q&A. Okay, so 30 minit je insyaAllah. Kita punya penerangan lah, so sembang je pun kan. Tapi sembang bukan sebarang sembang. Akak dah study dulu sebelum nak sembang ada semua ni. Tengok dulu macam mana latar belakang student-student pada malam ni. Dan sebenarnya kan, dulu akak sekolah agama. Korang sekolah agama kan? Tak tahu tak, budak sekolah agama ni pernah dengar istilah culture shock? Pernah tak dengar istilah culture shock? Familiar tak dengan istilah tu? Boleh tak tulis kat ruangan komen? Okay, perkataan, sikit je perkataan. Siapa pernah dengar culture shock? Apa yang korang faham tentang culture shock? Apa yang korang faham tentang culture shock? Terkejut ya, terkejut. Bila biasalah dulu akak sekolah di sekolah menengah agama, akak ni kategori pengawas Jipang lah. Tahu tak pengawas Jipang? Pengawas gila pangkat orang panggil. G tu gila, pang tu pangkat. Jadi orang panggil akak pengawas Jipang. So dekat sekolah agama dulu akak ni kategori budak-budak baik yang rapat dengan ustaz, mengadu-ngadu kalau ada budak tak solat. Atau akak kategori tu. Dia ada kategori budak nakal dan budak rebel. Dia ada kategori budak yang forever lost. Dia macam jajak sini, jajak geng pengawas ya, jajak geng budak nakal. Dia ada tak dekat Semitin ada tak geng-geng budak macam tu? Geng pengawas, nerd-nerd, mengadu kat ustaz kan. Berbulu je. Geng budak nakal berbulu je dengan pengawas ni. Lepas tu ada geng ada geng budak-budak nakal kan, buat hal dia ni langgar peraturan sikit-sikit. Dia punya tagline peraturan dibuat untuk dilanggar macam tu kan. Lepas tu ada geng budak pertengahan. Ini lalang. Jajak dengan pengawas, dia macam forever lost macam tu kan. So akak ni dulu kategori budak Jipang gila pangkat sikit. Tulis nama budak tak solat semua. Dia akak sekolah agama. Dan satu hari di sini ada turun sekolah kan, dia terangkan tentang culture shock. Culture shock ni diorang kata adik-adik nanti korang keluar sekolah nanti pergi berhati-hati. Sebab kadang-kadang budak sekolah agama ni dia jadi jakun. Ya, dulu kat sekolah asrama dia kata budak sekolah agama dia kadang-kadang jadi jakun. Yelah dekat sekolah tak boleh couple. Dekat sekolah yelah Islami belaka kan, comfort zone. Tapi bila pergi IPT dia terkejut. Tengok wah bestnya kebebasan.
nak pergi mana-mana boleh dengan kawan-kawan jenis yang macam huha-huha, seronok. Jadi Tiong kata kadang-kadang budak sekolah agama ni bila dia keluar dari sekolah agama, dia pergi U, kadang-kadang dia lagi teruk daripada budak sekolah harian biasa yang bukan sekolah agama. Pernah dengar tak perkataan macam ni? Jadi kejutan budaya, pandai Syafiah ya. Kejutan budaya ni kenapa? Pertama, sebab kebebasan yang kita dapat. Kebebasan yang kita dapat. Yang kedua, sebab selama ni bila kita di sekolah, kita quote unquote dijaga dengan peraturan, betul tak? Dijaga dengan peraturan, dijaga dengan bi'ah, suasananya, ya, dijaga dengan apa orang kata, dengan comfort zone. Kan, pelajar perempuan yang baik-baik jujur, adalah yang naik K-pop tu ada, bukan tak ada, BTS ARMY ada. Tapi still terkawal lah kan dalam sekolah agama. Jadi benda-benda ni membuatkan kita berada dalam zon selesa dan selamat sebagai pelajar sekolah agama. Tapi sekarang mungkin dengan online, ya, dengan online mungkin benda tu agak terbawa jugalah, ya. Jadi sebenarnya kita nak tengok kat sini, kalau kata kemerdekaan, maksud kemerdekaan ni sebenarnya ialah kebebasan daripada penjajah. Ini yang di Malaysia, kita nak sambut di Malaysia. Kebebasan daripada penjajah. Kalau tengok, korang belajar sejarah, lepas Jepun, kemudian British sekejap. Before that British, kemudian Jepun, lepas tu British. Lepas tu kita merdeka. Tetapi yang kita nak bincang malam ni, Malaysia memang dah lama menghadapi kemerdekaan kita daripada penjajahan kuasa barat. Tetapi sebenarnya budaya masih ada. Budaya barat tu masih berbekas. Budaya-budaya hedonisme atau hiburan tu masih ada. Jadi bila kita sebut tentang kemerdekaan, yang akan nak ajak kita semua pada malam ni nak tanya diri sendiri, agak-agak kita merdeka ke belum sebagai seorang Islam? Merdeka ke belum kita untuk membawa Islam jadi cara hidup kita? Sebab maksud merdeka yang akan nak buka pada malam ini, membebaskan diri daripada perhambaan kita, daripada perhambaan hawa nafsu, daripada perhambaan terhadap pandangan manusia, daripada perhambaan terhadap belenggu hiburan kepada kebebasan, kepada liberty yang panggil, kebebasan, kepada freedom dalam menjadi seorang Muslim yang sejati. Sebenarnya kita terbelenggu. Apa yang membuatkan kita terbelenggu sekarang? Ya, sebenarnya kalau kita nampak zaman sekarang ini kita terbelenggu pertama dengan hiburan yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Betul tak? Jadi aku tahu ni budak sekolah agama, takkan tak tahu kot. Tahu ni mengaji Quran tu bagus. Tahu ni bila masa lapang sepatutnya aku baca buku, baca kitab. Tahu ni bila masa lapang patutnya buat amal ibadah, tapi alah nak dengar lagu sikit. Nak dengar artis tu cover lagu. Nak buka TikTok sekejap, lepas daripada sekejap jadi 1 jam, jadi 2 jam. Aku nak main COC, ada ke yang main COC kat sini? Aku nak main PS5, aku nak main game, sekejap je nak main PUBG, sekejap je. Akhirnya hook tersangkut. Kita tak boleh kata kita bebas. Sebab kita terperangkap lagi dalam budaya hiburan yang melalaikan kita. Itu pertama, hiburan yang sentiasa memerangkap kita. Jadi kita tak bebas. Yang kedua, kita terbelenggu dalam pandangan manusia. Contohnya, kalau korang nampak perempuan ni, ya, perempuan ramai sekarang ni perempuan, dia letak filter. Kenapa letak filter? Saya pun letak juga filter kan, malah pakai bedak kan. Tapi Google Meet tak ada filter. It's too bad. Tak adalah. Kenapa letak filter? Sebab kita nak nampak comel di depan orang. So what's wrong with our own face? Apa masalah dengan muka natural kita? Sebab kita rasa muka natural kita tak cukup bagus. Kena buat filter semua. Sebab apa? Pandangan manusia. Dan lagi kita kata, aku mesti jadi macam ni, kena up to date, kena ikut kawan, kena begitu, kena begini. Sebab apa? Sebab makhluk memberikan kita indikasi, kalau kau begini kau bagus. Kalau perempuan muslimah dia kelihatan cantik di social media dengan pakaian menutup aurat, dia akan dapat menjemput imam-imam yang baik dalam menjadi suami dalam hidup dia. Tapi syarat kau kena papa diri kau yang soleha, cacah pula kat social media. Jahat betul mulut aku kan.
Apa? Itu pandangan manusia. Ya, jadi kedua, belenggu kita, pandangan manusia. Yang mana kalau selari dengan pandangan Allah tak ada masalah. Tapi kalau tak selari itu bermasalah. So kita bebas ke tidak? Tidak. Yang ketiga, kenapa sekarang kita tak boleh nak capai kemerdekaan lagi sebagai seorang Muslim? Kerana kita terlalu banyak distractions. Ini yang kita sebut. Kita nak solat ni. Tapi waktu nak solat tiba dapat notification. Someone commented on your photo. Wish, dah lah jarang orang komen kat gambar kita kan. Like pun ada 10, 11 je tu je kan. Jadi bila ada orang komen tu, daripada nak solat tengok dulu handset. Lepas tengok orang komen tu, alamak ada pula notification lain. Too many distractions. Saya tahu akak tahu dalam yang melihat malam ni, rasanya mungkin ada yang buka ni, just scroll je lain. Rasa nak buat macam tu. Because saya pun macam tu. Bukan senang kan nak dengar ustaz ceramah. Alah ustaz, kadang-kadang lambat juga ceramah kan. Kadang-kadang guna bahasa lama tapi kita tahu adab terhadap ilmu tu. Kita tahu siapa yang bagi perhatian penuh, dia akan ada berkatnya di situ. Siapa yang menghormati majlis ilmu, ada weightage, ada nilainya di situ. Maka kita cuba sabar. Dan benda ni susah nak buat dengan too many distractions yang ada zaman sekarang. So 3 benda, hiburan yang sungguh memikat jiwa. Yang kedua, pandangan makhluk yang tidak selari dengan pandangan Allah. Dan yang ketiga, terlalu banyak distractions. Semua ini sebenarnya penjajah yang sedang membelenggu kita umat Islam pada hari ini. So kemerdekaan bermaksud membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Kalau tengok dari konteks sejarah Malaysia, belenggu penjajahan British, belenggu penjajahan Jepun. Tetapi sebenarnya walaupun British dan Jepun sudah tidak lagi menjajah kita secara fizikal, tetapi umat Islam pada hari ini dijajah dari sudut pemikiran, dari sudut budaya dan cara hidup. Dan malam ni kalau adik-adik stay, akak akan bagi tahu macam mana insya-Allah kita nak perlahan-lahan berjuang untuk menentang penjajahan ini. It's a personal cause. Tak boleh nak kata ustaz tak ajar. Ya, nak harap family saya pun jenis yang macam tak Islamik sangat. Kan kadang kita guna family saya pun tak Islamik sangat. Mak ayah solat kat bilik masing-masing je. Jadi saya pun sekolah agama ni pun sebab terpaksa ke apa. No. Tak boleh salahkan orang lain. Kita yang nakkan kebebasan dan kemerdekaan, maka kitalah kena mengangkat senjata memperjuangkannya. Wallahu alam. Next question. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Macam akak kata tadi, kita semua belum merdeka sebab kita masih lagi dibelenggu dengan perhatian orang, lepas tu dengan maafkan saya, kita dibelenggu dengan banyak perkara. So, merdekanya seseorang sepatutnya bebas pada mindanya, bebas juga pada jiwanya. Namun, jika dilihat, terdapat pelbagai trend dan budaya yang bertentangan dengan panduan Islam semakin berluasa. Merasanya generasi remaja seperti kami, contohnya macam TikTok, Instagram, apakah pandangan akak tentang keburukan dan akibat daripada mengikuti trend-trend semasa yang merosakkan ini? Okay, thank you Adiba, thank you so much. Sebenarnya trend-trend semasa ni kadang kan, korang perasan tak? Dulu waktu awal-awal TikTok orang kata ni agenda, ini benda ni tak bagus, banyak perempuan seksi kan? Perasan tak? Instagram dulu, akak ni golongan Facebook. Aku ni makcik-makcik suka tulis panjang-panjang. Twitter akak tak masuk lagi terlalu menakutkan lah bagi akak siapa ada Twitter kat sini go on je lah. Perasan tak? Benda ni, social media kita ada 4. Facebook, korang geng mana? Cuba tulis kat orang komen korang geng mana. Ke geng berutus surat guna pigeon lagi? Ya, tak tahu. Okay, dia ada Facebook, dia ada Twitter, okay Twitter. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Korang zaman anime dia hidup dalam dunia anime dia. Zaman sekarang ramai orang dia dalam 4 ni.
Dan kita tak boleh nak nafikan kesan budak Reddit. Oh, Reddit ni jarang dengar lagi. Kesan 4 benda dalam hidup tak boleh nak dinafikan. Mungkin kita kata, oh saya tak nak ambil social media. Tapi sebenarnya social media ni kita boleh banyak dapat manfaat dan sebenarnya memang dah jadi a part of our life dah. Yang memang sebahagian hidup kita. Awal-awal Instagram dulu, orang kata Instagram ni banyak perempuan seksi, banyak gambar-gambar tak syar'i dan sebagainya. Tapi sekarang kita nampak ramai pendakwah dekat Instagram. Instagram bahkan being fully utilized untuk benda-benda kebaikan. Ya, pasal dulu berita pasal Palestin semua kan. Jadi kita nampak banyak dia punya manfaat. Begitu juga dengan TikTok. TikTok kan, awal-awal TikTok saya ingat lagi sampai ada orang tak bagi TikTok sebab TikTok ni kata dia punya algoritma dia tu banyak ke arah akan tunjuk benda seksi dan sebagainya. Tapi sejak akak buka, kita pilih education, kita pilih Islami dakwah, so benda dalam tu banyak kepada kita dan kita nampak sekarang ni Ustaz Asma Harun pun dah ada TikTok. So macam mana kita nak berdamai dengan social media and not to let social media control us. Instead, we are the one who control social media. Ya, dia sama macam konsep nafsu. Nafsu kalau kita manjakan, apa nafsu nak semua kau bagi. Oh, rasa macam nak makan, nak minum boba lah. Kan contoh lah kan. Aku nak itu, aku nak ini, nak main game, ya. Semua ikut je. Tak ada nak lawan sikit pun. Rasa nak buat je. Nak tidur lah ngantuk malam, join malam ni ngantuk, nak tidur dulu. Boring lah pengisian ni sambil main game. Apa nafsu nak semua kita ikut je nafsu. Maka nafsu akan menunggang kita. Kita akan ditunggang oleh nafsu. Tapi kalau kita cuba mengawal nafsu, okey apa nafsu, kita kata ni nafsu ni lawan perasaan. Sebab tu elok sangat berpuasa. Dia boleh menjinakkan nafsu, maka kita yang akan menunggang nafsu. Sifat orang yang menunggang dia mesti kuat. Dan sifat benda yang ditunggang dia lebih lemah. Orang yang menunggang kena lebih bijak. Macam orang tunggang kuda. Orang dengan kuda siapa lagi kuat? Kuda. Physically kuda lagi kuat, betul tak? Tapi kenapa manusia boleh tunggang kuda? Tunggang kita panggil kuda. Menunggang kuda, betul lah. Kenapa manusia boleh tunggang kuda? Sebab manusia ada akal. Jadi tak cukup kekuatan fizikal untuk menunggang nafsu. Kita kena dikuatkan oleh akal baru kita boleh menunggang nafsu. Jadi mungkin nafsu kata, oh aku nak tengok benda-benda yang mungkin tak bagus. Asyik tengok streaming game aja. Kan, entah apa benda lah orang tu buat kan. Ya? Akak tak condemn. Benda tu ada nilai dia bagi orang-orang yang tahu. Mungkin akak tak tahu, mungkin korang tahu benda tu best, benda tu. Oh tengok power dia boleh buat macam tu. Everything has a value. Tapi it's up to us. Ada akal Allah berikan, aku tengok benda ni nanti buruk kesan dalam hidup aku. Sama macam muslimat. Dulu akak pernah berada dalam fasa gila tengok K-drama. K-drama tahu K-drama? Korean drama. Marathon movie tahu marathon movie? Tengok cerita Korea from one episode to another. Zaman Asasi Tessel, akak belajar bahasa Inggeris. Tessel dulu tu ada iron board, tahu iron board? Papan striker tu, ambil laptop, duduk atas tu tengok melopong. Berhenti untuk solat je. Budak seorang agama kan solat lah kan. Berhenti untuk solat je, tengok satu persatu. Bila sekarang kenang balik, ya Allah bazir masa lah. Waktu tu tak rasa bazir masa. Waktu tu rasa seronok, waktu tu rasa best. Semua tu, wah seronok ni. Hormon kegembiraan semua keluar, binge watch. The same, akak rasa, the same feeling pergi kepada orang yang main game. After one to another. Tak puas, especially kalau geng-geng kalah. Memang tak puas lah. Lepas tu nak menang ya. Nak menang, lawan lagi. Akhirnya umur kita terpergi begitu saja. Dan lagi teruk, kalau benda tu buatkan kita meninggalkan solat dan tinggalkan benda-benda yang boleh membuatkan kita jadi orang yang lebih baik. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, semua benda yang berada di social media tak perlulah kita nak tinggalkan. Tapi semakin kita besar, dah umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun, kita kena kuat untuk melawan diri kita daripada terbawa-bawa dengan hiburan-hiburan yang boleh buatkan kita leka. Ini je kunci dia. Dua benda, kena berakal, kena pandai berfikir. Yang kedua, kena ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Sebab barulah kita boleh menunggang social media untuk kebaikan. Seperti orang yang nak menunggang kuda. Kalau sekadar dia tahu tunggang kuda tetapi badan dia tak cukup tegak.
orang yang lemah, orang yang tengah sakit, dia tak boleh tunggang kuda. Dia perlukan kekuatan fizikal untuk menunggang, dia perlukan skill. Tapi kalau sekadar kuat, tapi tak pernah belajar tunggang kuda, silap-silap patah keriuk badan dia kan. Dia piuk kuda, tengok dalam TV macam best kan. Ciang kan. Kuda jatuh. Tak boleh. You've got to have knowledge. Jadi dua perisai utama. Nak guna social media, pertama kena ada akal untuk menilai mana baik dan mana buruk. Minta maaf sebut, ada orang game streamers ni, game elok dia pergi bogelkan. Minta maaf sebut dia pergi cabut baju, watak-watak dalam game. Ada berlaku. Benda ni memang kita kata kartun, tetapi tak naik syahwat ke boleh tengok. Kemudian ada pula isu main game. Lepas tu dia ada macam dulu PUBG ada isu pasal dia tunjuk target tu macam bangunan tu macam Kaabah. Tak terdetik ke iman dalam hati tu untuk rasa benci dengan benda tu. Jadi kena ada akal yang baik dan akal yang sejahtera perlu dipupuk. Ya, dengar kita banyak ke majlis ilmu dan sebagainya. Sebab tu adik-adik semua akak minta tolong serius dengan hala tuju kehidupan. Nak seronok, nak main game, nak tengok K-drama, seronok lah kumpulan-kumpulan game. Kita fikir, benda yang aku sedang sibukkan pada hari ni, benda ni boleh tak teman aku dekat akhirat nanti? Would I want them to accompany me dalam kubur nanti? Benda yang banyak kita sibukkan hari ni, ya akak yakin depan akak ni semua dah akil balik dah. Benda yang aku sibukkan hari ni, terlalu banyak masa dengan Twitter, buat ini adalah bebenang. This is a threat. Ya, jadi tulis ya, sambil tulis kebaikan solat dia sendiri pun tak solat rupanya kan. Nak nampak sekali lagi pandangan manusia tadi tu membelenggu kita, tak merdeka lagi. Contoh budak Smitin lah kata nak dakwah, rupanya dia sendiri pun ke laut lagi. Jadi social media, you've got to have these two weapons, dua senjata. Pertama, kena akal tu kena sihat. Akal tu kena pandai menilai, filter dulu mana baik dan mana buruk. Dan yang kedua, kena ada kekuatan fizikal. Kena ada kekuatan diri tu untuk kita kuat menolak distractions yang datang daripada social media. Dan 3 benda yang perlu sangat dijaga bila kita terjun kepada social media. Benda ni akak tak nak suruh, korang kena deactivate Facebook. Kan? Korang kena tak boleh ada Twitter, banyak merapu, banyak mengepek. No, tak boleh. Ni budak Smitin ni lah yang nak melawan golongan etis yang berlambak melepak dekat Twitter. Kena ada. Apa misi aku? Aku aktif kat IG. Apa misi aku? Adakah sekadar nak jadi haters? Ataupun letak komen first? Itu je lah komen. Jadi macam Eru sama. First. Lepas tu Allahu Akbar. Kita tak serendah itu. Bukanlah merendahkan orang yang komen, tidak. Kita tak serendah itu. Ingat, pertama, perisai yang perlu kita ada. Jelaskan matlamat. Kenapa kita perlu ada social media? Yang kedua, jaga 3 benda yang Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah firman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, homework tolong buka Quran, baca dan siapa ada Android phone ke apa, iPhone punya phone, iPhone punya Al-Quran, you all copy, paste dekat ruangan komen. Surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa la zalika azka lahum. Itu 2 benda Allah pesan pada orang lelaki. Dan katakan kepada orang-orang yang beriman, pertama apa dia? Yaghuddu min absarihim, tundukkan pandanganmu. Yang kedua, wa yahfadhu furujahum, jaga kehormatan dan kemaluanmu. Adik-adik, berapa ramai orang hari ni dia ketagihan pornografi. Ya, kerana bibit-bibit awal dia sebab tertengok benda-benda iklan-iklan wanita menari, wanita berjoget di IG, di Twitter, di game, iklan kat game kadang-kadang pop up iklan. Benda-benda ni kalau tak betul cara kita handle, daripada tak sengaja akan jadi sengaja dicari. Daripada sengaja dicari akan jadi ketagihan. Daripada ketagihan melihat akan ada rasa nak buat betul-betul. Ini permulaan kepada zina. Jadi berjaga-jaga, jaga pandangan matamu. Dan kedua, jaga kehormatan dan kemaluanmu. Kena jaga benda ni baik-baik. Sebab apa? Sebab akak pun kesian ni kepada fokus pada lelaki. Kadang-kadang bila akak ada install app, kadang-kadang app photoshoot je, Photoshop kan.
app percuma, maklumlah. Tiba-tiba pop up keluar iklan. Perempuan duk selfie, gambar seksi, someone nak connect dengan kita, nak connect dengan kita, nak ajak berkawan. Jadi akak bayangkan, kalau orang lelaki kesian, dia orang terpaksa tengok, tiba-tiba tertengok. Tak berkocak ke nafsu. So itu tadi, you've got to have wisdom, kebijaksanaan. Terus tekan pangkah. Jangan kata, tengok kali pertama itu adalah tak sengaja boleh tengok. Lama dia stare. Ya? Itu kau dah manipulasi hadis ya. Jadi cepat-cepat tekan pangkah. Duduk. Bergoncang hawa nafsu tu. Kali pertama rezeki ustaz ya katanya. Jadi perkara tengok, tergoncang nafsu. Macam tu rupanya. Best juga. Yang kedua, kekuatan fizikal untuk melawan. Lawan. Ya, kemudian yang kedua, Allah pesan kepada wanita beriman pula. Wa qul lil mu'minat, ayat surah An-Nur ayat 31. Pegang ni kuat-kuat. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Adik-adik muslimat yang dikasihi sekalian, awak budak sekolah agama. Ya, awak ada ilmu. Awak ada maruah. Allah pesan kepada kita semua ni, awak-awak semua ni, saya pun, akak juga. Pertama, tundukkan pandanganmu. Yang mana suka tengok cerita opa-opa. Handsome-nya opa kan? Ya, bibir merah, muka comel, pandai joget. Akak akui tu memang mengkagumkan. Suara pun sedap. Tapi kalau terlebih, benda tu boleh buatkan kita termakan dengan hawa nafsu, terbawa-bawa. Itu yang jadi solat pun rasa berat. Itu yang jadi baca Quran hilang nikmat. Itu yang jadi bila mendedahkan diri hilang malunya. Sebab apa? Berasal daripada pandangan yang tidak ditundukkan. Sebab satu kali pandangan yang sama ada syahwat, satu dosa dah. Kita rasa benda tu biasa. Kalau cerita Korea, sebab Korea ni kenapa? Sebab ini isu yang banyak. Isu yang akak tak condemn. Sebab I used to be one of the Korean fans. Jadi K-pop fan dulu. Jadi kadang-kadang cerita Korea dia ada macam ni. Mesti ada babak macam tu kan. Sejuk-sejuk. Lepas tu orang lelaki tu pun tolong tutup dengan jaket. Ada ke tak ada? Lepas tu kita terlelap. Ya, aku tahu sangat. Jadi benda kita rasa macam biasa. Daripada adegan sikit-sikit. Lepas tu dia akan ada adegan pegang-pegang. Dia akan ada adegan kucuk-kucuk muka. Minta maaf sebut. Benda ni kalau dalam hati budak sekolah agama rasa benda tu biasa, kena periksa balik. Benda itu benda yang tak sepatutnya orang yang beriman, orang yang belajar agama rasa okey. Kenapa kita boleh rasa okey? Sebab dah hilang sensitivity. Bagaimana boleh hilang sensitivity? Sebab tidak menjaga pandangan mata kita. Jadi benda yang awalan nampak macam dosa, awalannya nampak macam jangan tengok, lama-lama macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu tada! Tengok tanpa rasa bersalah. So, rupa-rupanya jaga pandangan ni bukan hanya pada orang lelaki. Boleh muslimat? Boleh ke tak boleh? Kadang-kadang yang Islamik style Islamik. Nampak lelaki berjanggut, berkumis nipis. Azan suara sedap. Kulit hitam manis, kita kata dialah ibarat Bilal bin Rabah. Gitu kau kan. Ada yang berunsur-unsur Islamik pula. Dia tengok lelaki tu. Handsome muka dia. Kalau dia jadi imam aku. Kita rasa macam, murni. Rupa-rupanya pandangan mata itu juga tidak dibenarkan. Sebab disertai dengan syahwat. Jadi jaga pandangan mata bukan hanya kepada orang lelaki. Tetapi juga kepada muslimat. Ini Allah beritahu surah An-Nur ayat 31. So, dalam social media, baik kita lelaki ataupun perempuan, pertama, kena guard your sight. Tulis our sight. Apa guard? Jaga pandangan kita. Bawah tulis protect our eyes. Guard your sight, protect your eyes. Jaga pandanganmu, lindungi matamu, insya-Allah. Maka bila kita bermula jaga mata kita ni kat social media, benda-benda lain lebih mudah untuk kita jaga. Sebab mata ni ialah the first benda yang encounter dengan benda-benda kat social media. So yang kedua
Ya, bila kita nak menjaga diri di social media ni juga, kita tadi pertama kita kena ada visi misi kita. Kenapa social media? Nak berdakwah ke, ya? Sesaja ke? So kena ada. Macam kalau akak nasihatkan, kalau bukan sebab nak berdakwah, sebab nak bersosial, kita tak perlu ada social media sebenarnya. So social media ni kalau boleh bersosial dengan kawan, tanya khabar sesama jantina kan. Jadi ataupun berdakwah walau hanya dengan satu ayat. Walaupun kita rasa kita tak pandai buat ayat, buat, just do it. Maka dapat kebaikan. So yang kedua, jaga mata dan pandangan. Dan yang ketiga, the last one, dalam nak encounter, dalam nak berhadapan dengan social media ni sahabat-sahabat sekalian, kita kena ada perisai yang kuat. Okay, perisai yang kuat. Bermaksud dalam social media ni banyak keburukan. Banyak kebaikan tapi banyak juga keburukan. Kebaikan tak apa. Tetapi keburukan kita kena filter. Contohnya tiba-tiba pop up video yang tak elok. Akak pernah dekat Facebook Watch. Tiba keluar. Kita tengok. Tak tahulah out of sudden. Orang kata benda yang keluar tu berdasarkan benda yang kita cari. Aku tak ada pula cari benda lucah-lucah tapi tiba-tiba keluar gambar yang tak elok. Lepas tu mungkin iklan tu satu je. Lepas tu rasa macam tercemar mata ni kan cik. Yang tak biasa tengok kan. Tapi kalau pertama mungkin kita rasa macam tercemar mata. Tapi kalau banyak kali tengok agak-agak sensitif lagi tak? Tak sensitif dah. Itu yang bahaya. Sebab itu tingkatkan sensitivity kita. Kena kuatkan kita punya pertahanan bila kita nak terjun ke social media. Bila kita ada sebab yang kukuh, why we have to do that? Kenapa kita kena ada akaun Twitter? Kenapa kita kena ada akaun Instagram, Facebook untuk berdakwah dan sebagainya? Start dan tinggal kepada yang itu. Dan akak nak minta kita imagine macam ni lah. Bila kita mati, orang akan tengok social media kita. Kita pun biasalah kan, baru ni meninggalnya almarhumah Siti Sarah. Orang tengok IG dia, orang tengok bagusnya layan suami dan sebagainya. Kita nak tinggalkan apa dekat social media? Betul, manusia boleh berpura social media tapi biasanya tak tahan lama kalau pura-pura. Apa footprint kita? Jejak yang kita nak tinggalkan? Rugi. Kita dah luang masa untuk ada Facebook, untuk ada IG, untuk ada Reddit, untuk ada Twitter dan sebagainya. Rugi kita tak buat apa-apa. Nanti bila contohlah Danish meninggal dunia kan. Danish ni suka berdakwah dia. Kadang-kadang waktu kita hidup like satu je. Kan? Kita pun patah semangat dia. Tapi rupanya lepas kita meninggal mungkin orang tengok balik. Baguslah peringatan dia ni. Benda tu kita nak biar berbekas walaupun selepas kita meninggal dunia. Kita tak nak lepas kita meninggal dunia rupa-rupanya bila mungkin orang tak nampak. Tapi Allah Maha tahu. Social media kita penuh dekat wall tu kan, penuh dengan benda-benda yang kita suka tengok ketika hidup. Benda yang tak senonoh. Semuanya about game, semuanya tentang hiburan. So, jadikan social media ibarat profil kita yang kita nak persembahkan di hadapan Allah. It is that serious. Ya, bagaimana profil yang kita nak cantikkan? Aku nak tengok benda yang bagus sahaja. Aku nak kongsi benda yang bagus sahaja. Aku nak bila aku mati nanti orang tag. Kaulah sahabat yang baik. Wahai Adiba contohnya, Adiba Safia, one tag betul orang tengok, tekan Adiba, bagusnya hidup dia, asyik kongsi benda-benda baik je. Jadi kita nak meninggalkan semua itu dalam keadaan yang baik dan memberikan kebaikan dalam hidup kita. So dengan 3 perisai tadi, mudah-mudahan kita dapat jadikan diri kita ni sebagai pengawal kepada social media, bukan kita yang dikawal oleh social media. So malam ni cuba tengok balik. Kita dah merdeka ke daripada segala sampah sarap, segala keburukan daripada social media? Ataupun kita masih belum merdeka? Tanda masih belum merdeka bila kita tak mampu nak tinggalkan social media untuk buat aktiviti lain yang sepatutnya lebih penting dan utama pada waktu itu. Contoh, sepatutnya aku solat pada waktu ni. Contoh, patutnya aku tolong mak pada waktu ni. Contoh, I should be finishing my homework. Tapi tak mampu nak get rid of social media. Itu bermaksud kita belum merdeka daripada pengawasan dan penguasaan social media kepada kita. Tapi kalau kita tengok, kita tik, aku mampu. Bila solat je aku mampu nak ketepikan terus. Bila mak panggil, tolong sekejap. Macam tu kan. Macam belum mampu lagi.
Bila mak panggil aku mampu untuk letak tepi terus, that means insyaAllah kita dah merdeka. Sebab sifat orang merdeka, dia yang mengawal, bukan dia yang dikawal. Wallahualam. Benar kata Kak Arifah sekali, selagi kita pandai handle, kita akan selamat. Kita sendiri kena pandai tapis benda yang baik dengan benda yang buruk. Semua trend dan budaya merosakkan ini tak mampu merosakkan iman dan akidah seseorang Muslim yang berdisiplin dan teguh menjaga maruah dirinya. Last soalan. Boleh Akak Adibah kongsikan kepada kami kenapa penting bagi kita menjaga maruah dan prinsip hidup sebagai seorang Muslim? Baik, Masya Allah. Saya tengok kan, baru buka komen. Ya Allah, thank you so much. Banyak orang komen. Ada yang kata upah Okay. Jadi bagus semua kata-kata jadikan social media kita sebagai profil kita untuk selepas mati. So kata-kata ni korang, siapa yang ada social media, tulis, tu mention akak, tag akak Nanti akak bagi IG akak. Okay, so soalan terakhir daripada malam ni. Penting bagi kita menjaga maruah dan prinsip hidup sebagai seorang Muslim. Sebab bila sebut maruah, bila sebut prinsip kan, kita biasakan fikir benda tu berkaitan orang lain. Maruah. Oh, jangan conteng arang ke muka mak ayah. Okay? Oh, kena orang nampak kita orang bermaruah. Kita nak nampak ini. Hidup kita ni, nak tekankan dekat sini, our life is not about others, how others see us. Hidup kita ni bukan tentang macam mana orang nampak kita. Tetapi macam mana kita nak persembahkan diri yang terbaik di depan Allah. Bila kita fokus kepada how people will see us, kita akan rasa stres. Sebab pandangan manusia ni dipelbagai. Ya, mungkin kita, contohlah macam akak Muslimat nak berdakwah, nak guna aku punya muka biasalah, bare face. Tiba ada pula orang komen aku kusam ni muka dia, jadi macam down. Sebab manusia ni dia banyak dimensi tau. So bila kita sebut tentang jaga maruah, kita kena tengok definisi dari sudut apa yang Allah minta daripada kita. Nabi pernah bersabda yang mana bermaksud mala nansah, siapa yang tidak malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Ini satu sarcasm, ala-ala sarcasm, tahu sarcasm? Macam mak kita lah, jatuh, tu lah, main lagi. Ada tak? Mak kita cakap macam tu kan. So Nabi bagi tahu, kalau kau tak malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Nabi berlepas diri. Jadi kita sebagai umat Islam, sahabat-sahabat sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang sangat besar dalam hidup kita sebenarnya. We've got to be very grateful for these two things. Ya Allah, terima kasih ya Allah, jadikan kami orang beriman, jadikan kami orang Islam. Sebab apa? Sebab dalam Islam, Allah bagi panduan yang lengkap. Macam mana kita nak hidup. Allah dah atur 5 kali solat, so that 5 kali tu kita bawa hati balik berjumpa dengan Allah. Bawa hati balik daripada kesibukan dunia, social media ni, bawa hati balik berjumpa dengan Allah. So macam mana nak menjaga maruah kita? Soalan ni akak dah jawab sikit sebenarnya dalam penerangan dalam slot kedua tadi, soalan kedua tadi. Dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Akan aku kupas lebih lagi. Pertama, untuk lelaki, kena jaga pandangan. Yang kedua, menjaga kehormatan atau kemaluan. Bermaksud, kita jangan buat perkara yang Allah tidak suka. Benda yang Allah tak suka, automatik akan menjatuhkan kredibiliti dan maruah kita. Ya? Benda yang Allah tak suka, benda tu pasti akan bagi keburukan dalam hidup. Kita fikir macam tu je. Oh, tak payah nak fikir apa rules aku, apa pegangan hidup. No. Fikir apa Allah suruh dan apa yang Allah halang aku buat. Panduan dia, Quran dan Sunnah. Itu je. Kalau ikut cara Islam, kita akan selamat. Mama. Okay, so yang kedua pula. Bagi muslimat ada tambahan. 1. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang zahir daripadanya. Oh, dengar. Jadi bagi muslimah, sekejap saya nak jawab soalan anak saya. Okey, minta maaf. Jadi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wahai muslimat,
Elok dekat sekolah pakai tudung labuh. Elok jaga kehormatan. Keluar meeting jangan pakai tudung pendek. Jangan pakai tudung tapi seluar nampak buku lali. Ini zaman sekarang. Jangan pakai tudung tapi keluarkan ni anting-anting. Keluar telinga sikit nak bagi nampak anting-anting dream catcher korang tu. Kenapa? Bila kita di sekolah lain, di luar lain, sebab kita patuh kepada peraturan tetapi tidak patuh kepada Allah. Kenapa bila di sekolah kita boleh baca al-ma'surat, boleh ikut peraturan, boleh ikut dia punya jadual. Tapi bila di luar sekolah jadi someone else, kita kata, oh aku tak nak hipokrit. Tak ada istilah hipokrit dalam usaha mentaati Allah. Yang ada istilah iman menaik, iman berkurang, nafsu menaik, nafsu berkurang. Mungkin waktu kita baik gila-gila tu, iman kita sedang berada di tahap tinggi. Bukan hipokrit. Kadang-kadang rasa macam nakal-nakal, ya. Kadang-kadang rasa macam ustazah. Bukan hipokrit. We fail sometimes. Sometimes we stumble. Biasalah tu. Kadang-kadang kita macam bagus sangat. Kadang kita ni betul kita berkata aku tak nak hipokrit lah. Kan? Aku adalah aku. Ya? Tidak. Dalam perjalanan nak mentaati Allah ni kadang-kadang terpakai tudung tak ikut syariat sangat. Kadang-kadang pakai elok. Bila pakai elok jangan kata aku hipokrit. Oh tidak, aku hipokrit. No. Semua orang dia mengalami benda ni. Semua orang alami kita kata perjuangan ni. Jadi kena grit, nama kita kata GRIT, grit, ketahanan tu kena ada. Jadi sahabat sekalian nak menjaga maruah diri, akak sukalah bagi tips, 3 tips lagi. Pertamanya, cuba tengok apakah panduan hidup seorang Islam. Dari sudut bagaimana muamalah laki perempuan. Allah dah pesan, kau tak, laki perempuan tak payah nak berhubung tanpa ada sebab. Ni nak buat lawak lah apa. Jadi daripada buat lawak, ya, jadi suka. Daripada suka jadi nak jumpa. Pada nak jumpa jadi perzinaan. Benda-benda macam ni Allah dah tegah daripada awal lagi. So ikut saja Quran dan hadis. So yang kedua nak menjaga maruah kita, ya, kita kena menjaga kehormatan dari sudut pergaulan lelaki dan perempuan. Ya, dan juga yang perempuan lebih dibaratkan dari sudut aurat dia. So pelajar muslimat tak kisah kau nak pakai tudung kilas ke, nak pakai shawl ke bawah ke lampam ke keli ke terpulang lah. Yang penting pakai ikut syariat. Kan? Nanti kau dah keluar mungkin tak nak pakai jubah, tak nak pakai macam kat sekolah, tak kisah. Yang penting ikut syariat. Yang ketiga ialah ya, nak menjaga kehormatan diri kena ada kekuatan. Walaupun mungkin kita rasa macam hari ni kita gagal, esok kita cuba lagi. Tidak ada istilah hipokrit dalam usaha mentaati Allah. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but just go on. Ya, wallahu alam. Kita nak buka pada soalan ya, Diba. Sekarang kita sampai ke sesi soal jawab. So ada siapa-siapa yang nak tanyakan soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mu'alimah Suhaili, gurulah di Smithfield. Ada satu soalan, bukan soalan lah, lebih kepada meminta pendapat lah di kalangan pelajar. Ada di antara mereka yang saya lihat baik dan tahulah apa yang baik dan apa yang tak baik. Tetapi ada satu situasi yang mana pelajar-pelajar ni melihat satu-satu kemaksiatan tapi tak berani untuk menidakkannya. Bukan kerana mereka menyokong. Mereka tahu benda tu tak baik dan mereka tahu benda tu salah tapi tak ada kekuatan. Tiada lagi kita kata kemerdekaan daripada takut tak diterima dalam grup dan sebagainya lah. So apa nasihat Puan kepada pelajar-pelajar yang kita lihat dalam keadaan yang macam ni lah. Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Remember this phrase. Kejahatan kuasa bukan kerana beraninya orang-orang jahat. Tetapi kejahatan berleluasa kerana diamnya orang-orang yang baik. Kejahatan bukan kerana orang yang jahat. Tapi kejahatan berleluasa kerana diamnya orang. Perasan tak? Siapa tahu LGBTQ?
lesbian, gay, transgender, bisexual and QQD dia geng yang macam confused dia punya. Korang ustazah saya sebut korang je dengan adik-adik. Korang LGBT dah ada community yang masuk perjuangkan hak LGBT. Kita dah number paparkan dia orang punya status LGBTQ ni. Dengar tak? Ada kata tak dengar? Beberapa tahun tersekat-sekat. Dah okey dah ke? Assalamualaikum. Dah okey dah? Beberapa tahun okey, alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu LGBT tak seberani sekarang. Kenapa benda ni berlaku? Kerana mereka sedikit tetapi mereka lantang. Mereka sedikit tetapi mereka berani. Sedangkan orang yang kecam ataupun orang yang tak setuju dengan mereka lagi ramai pada mereka. Tetapi kita preserve, kita takut. Kita nak buat hal sendiri. Kalau sikap ini yang Nabi Muhammad dan para sahabat baginda amalkan waktu pembukaan Mekah ataupun waktu berhijrah ke Madinah, maka tak ada kita sebut bukanlah nak kata menafikan tak ada Islam. Okey kalau kita nampak benda yang berlaku pada zaman sekarang kerana ramai orang Islam dah mula mengamalkan sikap itulah nafsi-nafsi, fokus diri sendiri je dan tak berani untuk menentang kemungkaran. Apa yang kita boleh buat sekarang? Yang kita tahu semua dah sedar amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kepada kebaikan, ramai orang boleh ajak kepada kebaikan tetapi nak mencegah kemungkaran tu susah. Jadi tipsnya apa dia? Pertama, kita kena ingat bahawa perbuatan mencegah kemungkaran perlu dijalankan oleh setiap umat Islam. Kita kadang-kadang in denial, biar pengawas je lah buat. Biar ustaz-ustazah je lah buat. Biar menteri agama je lah buat. Hari ni kita dapat kabinet baru Biar menteri agama je lah buat. Mana ni peranan ustaz-ustazah pendakwah terkenal ni tak tegur pun. Kalau artis tegur sangat contoh macam tu kan. Jadi kita banyak apa? Pointing fingers. Tapi pahala kita nak. Perangai sangat kan? Bebel gitu kan. Pahala kita nak. Balasan dekat akhirat kita nak. Tetapi gerak kerja kat dunia kita bagi pada orang lain. So, benda kita kena buat. Adik-adik sekalian kena ingat. Bila Allah izinkan kita melihat satu kemungkaran, bermaksud Allah meletakkan tanggungjawab untuk kita memperbetulkannya. Dan memang betul, antara cara kita nak mencegah kemungkaran juga dengan membenci dalam hati. Tetapi benda tu tak terpakai. Tak boleh sekadar benci kalau sebenarnya kita ada cara dan kita ada kuasa untuk mengubahnya. So, pertama, bila nampak kemungkaran dalam hati, kita tak redha dengan kemungkaran tersebut. Dan yang kedua, tambah sikit, tolong fikir. Macam mana saya nak betulkan benda ni? Sebab tak mustahil satu hari nanti berjangkit kepada kita. Macam kita nampak COVID, orang kata jaga SOP. Because the virus can spread dan boleh settle down dalam badan kita. So bayangkan kita nampak ada orang naik lift dengan kita, kemudian dia bersin buka emas. Tak berapi kau Saya pernah pergi kedai runcit, saya beratur nak bayar belakang seorang makcik ni. Dia kata kat saya, dia pandang 1 meter. Dia sound sedap Tapi betul lah sebab kedai tu kecil kan. Saya pula rapat. Betul juga tu. Tapi saya redha lah, betul lah. Dia buat benda yang betul kan. Dah dia makcik kan. Dia umur dia dah meningkat. So lagi tinggi risiko. Tapi
kita virus ni kita tahu kalau orang tak ikut SOP kita mana boleh, bahaya. Kita mungkin akan sound dia juga. Inilah ibarat kejahatan. Dia ibarat virus yang tak nampak. Tapi sebenarnya lama kelamaan dia akan menjangkiti komuniti kita. Dan paling kita takut dia akan menjangkiti kita juga. Jadi bak kata satu komen, dakwah ialah nadi, betul-betul jangan berikan peluang kepada orang lain. Kita kena tamakkan peluang tersebut. Ni kita pemurah. Contoh kalau ada orang bagi free kat sekolah. Tak payah cakap free Milo pun kita berebut nak kan. Weh ada free lah, orang bagi free barang. Oh limited, kita nak. Tapi kenapa peluang dakwah kita nak bagi pada orang lain? Sedangkan sebenarnya peluang untuk berdakwah ialah peluang untuk kita meraih pahala. Jadi tak ada lain yang saya boleh buat ya wahai mu'alimah. Kita boleh bagi ilmu, boleh bagi, tapi kesedaran tu masing-masing. So jangan pointing fingers. Dan bila nampak kemungkaran, Allah izin aku tengok, bermaksud insya-Allah ini peluang aku untuk berdakwah. Tetapi kena ingat, dakwah mesti dengan hikmah. Dan hikmah tak bermaksud mesti secara slow. Sahabat-sahabat, tak semestinya kena macam tu. Hikmah ni bermaksud sesuai ikut keadaan. Jadi kalau contoh kepada kawan baik kita sendiri, tak naklah tegur nanti tak berkawan, tak apa. Biar Allah baiki persahabatan tersebut. Kita jalankan tanggungjawab. Dan ingat juga, antara 3 benda penting nak berdakwah. Pertama, nasihat ataupun beri penerangan secara personal, peribadi. Tak payah buat surat terbuka kepada sahabatku, Adiba Safia. Tak payah. Kau nak nasihat kawan, kau post kat Facebook. Kan? Kecuali kalau dosa tu memang dosa yang melibatkan public. Nak selamatkan orang ramai. Boleh. Itu boleh teguran terbuka yang memang pelakunya memang dia berbangga dengan dosa, pengaruh orang lain. Itu boleh lah. Tapi pertama, tegur secara personal dan tidak mengaibkan. Ajak dia ke satu sudut, WhatsApp dia ke, DM dia ke. Yang kedua, mesti diterangkan dulu apakah kesalahan dan apakah ilmu di sebaliknya. Mungkin orang tu jahil. Kenapa aku nampak kau macam ni, tak tahu ke? Bukan jangan cakap macam tak tahu ke kan. Sebenarnya dalam Islam tak boleh macam ni. Cakap dulu, bagi ilmu. Jangan kita kata tak tahu. Betul. Lain orang, lain ilmu dia. Lain orang, lain pendidikan dia. Jadi jangan kita nampak orang tu buat salah, kita kata dia tak tahu. Ya. So pendakwah kena reserve sikit benda tu. Jadi bagi tahu ilmu dulu, tahu tak sebenarnya tak boleh macam ni, tak sesuai contohlah. Dan yang ketiga, apa dia? Kita kena banyakkan doa dan menegur dalam keadaan humble. Maksudnya dalam hati tu, aku ni lagi baik pada kau. Ni aku nak tegur ni. Aku ni dah okey dah kau. Tak cakap tapi dalam hati. Sebab benda tu boleh jadi hijab dakwah kita dengan orang. So insyaAllah mudah-mudahan anggap dakwah ni sebagai peluang untuk kita dapat pendapatan akhirat yang banyak. Dan jangan pointing fingers, but hold the responsibility yourself. Ya, kalau kita dapat barang percuma, ada kita nak macam tak apalah, bagilah orang lain. Barang percuma yang best kot. Ini peluang dakwah Allah bagi pada kita. Kau yang nampak, kau yang tahu benda tu, kita buat. Dan bila guna 3 cara ni, kadang-kadang soalan, tapi akak dia tak nak terima dakwah saya. Dia reject. Tak apa, sebab pahala tu memang dah dapat. So ingat, kejahatan, maksiat berleluasa bukan kerana kuatnya orang yang berbuat maksiat. Orang buat maksiat dia takkan kuat, dia sentiasa lemah sebab dia sedang buat dosa. Tetapi kerana diamnya orang-orang yang baik. Macam contoh, akak ambil contoh LGBT lah. Mereka sikit tetapi mereka lantang. Ada orang memperjuangkan dehijabing. Minta maaf saya nak sebut juga sikit walaupun masa dah suntuk. Saya dulu study TESOL di UiTM. TESOL ni Teaching English as a Second Language. Ada salah seorang batchmate waktu saya TESOL dulu tu, bila usia 20-an, a few years back, dia jadi salah seorang daripada pelopor gerakan dehijabing. Tahu dehijabing? D-E-H-I-J-A-B-I-N-G. Hijab, tudung. Dehijabing, buka tudung. Beliau ni jadi salah seorang pelopor gerakan dehijabing. Yang mana dia gunakan hujah. Dia cari hujah sampai ke Indonesia. Dia cari salah seorang ilmuwan Indonesia untuk menegakkan hujah dia. Kita tahu dia buat benda silap. Tapi bila dia berhujah dengan kita, tak berani weh. Ini satu lagi, budak sekolah agama kena ada.
perkemaskan gaya hujah kita dan ilmu supaya kita boleh tegakkan Islam dengan hujah. Benda ni perlu zaman sekarang. Nampak tak budak-budak Twitter yang acah-acah. Contoh bukan korang yang acah-acah nampak macam berilmu gila dia punya thread tu kan. Padahal kadang-kadang dia orang sembang je. Yang penting confident. Dan cara tu. Ya. Jadi beliau ni buat gerakan tu dan bila berhujah dengan beliau memang kita keluh. Saya pun tak berani waktu tu nak berhujah sebab hujah dia sangat padu. Padu-padu. Jadi kita nak sampai ke tahap itu. Kenapa orang yang berada dengan kebatilan boleh lebih lantang dan lebih yakin berbanding orang yang berada dengan kebenaran? Sebab mereka berani, sebab mereka yakin kebenaran yang mereka nak tegakkan tu benar. Kita patutnya berani kerana benar. Islam benar. Dan yang kedua, dia ada agenda yang jelas. Dia nak apa yang dia perjuangkan tu dapat dilaksanakan. Maka kalau kita ada dua semangat ni, insya-Allah kita boleh berdakwah dengan baik. Sebab itu sahabat adik-adik semua, semangat dakwah tu kena kuat sikit. Macam kita nak menang main game. Kenapa nak menang sangat? Kena kuat lah. Ustaz tu buat macam ni, kena kuat sikit. Jangan lepas ni pakai di keyboard warrior ya. Tapi dengan hikmah. Jangan pula bantai orang sana, bantai orang sini. Tidak. Bersama adab dan akhlaknya. Tapi kena berani. Ya, wallahu alam. Mungkin satu soalan akhir. Okey, kita buka untuk soalan terakhir. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ini peluang keemasan kita ni, tanya je. Kalau tak ada, akak kesimpulan Adakah nak tanya? Kalau ada raise your hands. Kalau tak ada, akak kesimpulan. Tak ada Okay. Nak tulis IG. Alright. Ni IG saya Dahlia Adiba Rozin. TikTok tak ada konten lagi ni. Tapi korang follow minggu depan naik konten. Kenapa akak nak korang follow? Sebab TikTok akak ni pasar remaja. Okay. Alright. So nak tanya soalan lah. Boleh tak? Boleh. Kadang-kadang saya mualimah tuti. Guru di Smitin. Jadi mengajar bahasa Inggeris. Kalau kita nasihatkan anak-anak muda ni, diorang kadang-kadang cakap, Malimah tak faham, Malimah dah tua. Kita orang muda. Kadang-kadang mualim-mualim yang muda macam Mualim Ammar tu pun tak nak dengar cakap kita. Sebab dia rasa dia muda. Kan, budak-budak milenial ni kan. So macam I dah tua ni, kita orang Gen X kan. So kita tak cakap kat diorang, dia macam ni cinta Mualimah, tak ada orang lain faham. Mualimah dah tua, Mualimah tak faham. So nak cakap kat diorang, apa yang kamu lalui ni dah letih dah kita dah tengok. Kan? So macam mana nak nasihatkan anak-anak muda ni bahawasanya kita tak jealous. Satu lagi diorang ingat kita jealous. Kita jealous dengan apa yang mereka ada. Macam tu. Boleh tak macam mana nak cakap dengan diorang? Sebenarnya kita sayang tengok wasted youth. Wasted youth is such a sad thing, you know. So harap Puan Adiba boleh tolong kongsikan lah. Terima kasih. Thank you Madam Tuti. Masya Allah, soalan sangat baik. Sebenarnya kan betul bila kita tengok dia ada generation gap ataupun age gap yang mungkin dibuatkan kita rasa jauh. So dengan anak-anak, akak nak cakap juga kepada anak-anak semua, pengajaran, nasihat yang orang tua beri ni, kita mungkin tak nampak sekarang. It happens to me, seriously. Macam waktu zaman solo, zaman single dulu kan, saya sangat suka travel. Bahkan saya pernah pergi luar negara seorang-seorang. My parents were so worried back then. Diorang risau sangat, tapi bila dah ada anak sendiri baru saya faham. I shouldn't do that. Tak patut buat mak aku risau dulu. Jadi benda ni memang kadang-kadang madam kita tak boleh nak paksa. Betul tak boleh paksa. Sebab degil youth, zaman remaja, zaman degil. Dan degil inilah yang buatkan orang muda banyak buat benda yang kadang-kadang boleh berjaya pun.
Dia berani mencuba. Tapi cara nak harmonikan perkara ni? Pertama, yang muda, kita kena sedar, adik-adik, kita kena sedar orang tua dia ada wisdom. Apa dia wisdom? Kebijaksanaan yang diperolehi dengan pengalaman. Kita kena akui benda ni. Dan mungkin tak boleh nak tengok sekarang. Contoh akan nak pesan kepada adik-adik semua. Bila orang bagi nasihat, tolong fikir dulu selama 3 minit. Jangan terus melawan. Kenapa 3 minit je? Tak tahulah kajian menunjukkan 3 minit fikir dulu. Bila contoh teacher sebut, you all tak boleh macam ni kan. Kita mulut tu rasa dalam kepala tu kita akan terus lawan. Cuba pause dulu. Give yourself 3 minutes to think about the lesson. Boleh tak? The 3 minutes pause. Jadi fikir sebagai hobi betul. The 3 minute pause is very powerful. 3 minit fikir dulu macam cikgu cakap. Awak tak boleh keluar malam, bahaya. Kita dalam hati, alah lampu penuh kot kan. Apa macam parents kita kata, jangan macam ni bahaya. Kita kata, alah dia parents tak supporting. Cuba jangan pause dulu kita punya counter tu. Counter advice tu ya. Fikir betul ke? Apa possibilities dan sebagainya. So yang muda dia tak boleh nak nampak lagi sebenarnya. Sebab yang tua ni dia ada wisdom. Wisdom tu bukan kebijaksanaan pada baca buku saja. Wisdom tu kebijaksanaan yang datang bersama juga dengan pengalaman hidup. So orang muda dia kena akui orang tua, orang yang lebih tua dia ada wisdom. Ya Ustaz Ahmad, kena akui Madam Tuti ada wisdom. Adik-adik kena akui cikgu yang nasihat tu dia ada wisdom. Dan dia pernah rasa apa yang kita rasa. Semua orang pernah muda. Pernah rasa cinta monyet, pernah rasa seronoknya jadi remaja. Jadi apa yang dinasihatkan itu tolong fikir dulu 3 minit. Okay? Sorry. Yang kedua, sebagai guru-guru cikgu, sebagai orang yang muda, ya, kita kena akui bahawa bahawa nasihat daripada orang yang lebih tua kerana mereka sayang kepada kita. Walaupun kita rasa macam sekarang, aduh, diorang tak faham. They might not understand but they love you. Itu kena ingat. So simpan sikit rebel tu. Okay, simpan sikit rebel tu. Nak menjawab semua tu, simpan sikit. Sebab apa? Sebab adik-adik semua kita nak tengok antara sebab ulama yang berjaya, sebab kita tahu Al-Imam Syafi'i, antara lain Al-Imam Nawawi. Benda yang paling mereka titik beratkan ketika menuntut ilmu ialah adab. Adab terutama dan hormat terutama kepada orang yang memberi ilmu kepada mereka. Walaupun orang itu bukanlah orang Islam. Jadi bila ada adab ni, Allah akan menjadikan kita ni orang yang bijaksana dan orang yang beradab. Bijaksana dan beradab ni benda mahal. Sebab ramai orang bijaksana tapi tidak beradab. Dan ada juga orang yang kita nampak berhujah begitu-begitu tapi mungkin adab dia tak ada. So sahabat-sahabat yang muda, kalau ada nasihat daripada orang yang lebih tua, daripada mu'alim-mu'alimah, tolong semak dalam hati, they just mean good. Mereka ni berniat baik. Mereka ni dah nampak apa yang mungkin terjadi dan mungkin kadang-kadang orang tua ni, minta maaf madam saya cakap orang tua ni macam saya sekalipun, orang yang lebih tua ni dia kadang-kadang risau lebih. Memang kadang macam alah rimas lah, betul tak? Tetapi ingatlah sekali, back kepada premis tadi, they mean good. Mereka niat benda itu baik walaupun kita rasa macam tu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh kan. Tapi dia berniat baik. So try. Kalau boleh ikut, tolong ikut. Nasihat tu berguna, tolong ikut. Give yourself 3 minute pause. Bila menerima apa-apa nasihat, fikir dahulu sebelum membangkang. Dan fikir dahulu sebelum menjawab. Fikir dahulu sebelum menolak nasihat. Boleh tak adik-adik sekalian? Boleh tak tulis di ruangan komen? Sebab kita kena akui orang yang lebih tua dia ada wisdom. Dan siapa yang mudah menerima nasihat bermaksud dia orang yang orang mudah menerima nasihat? Orang yang rendah hati. Rendah hati ni bukan rendah diri, saya tak bagus, saya bodoh, tidak. Orang rendah hati orang yang dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia boleh menerima kebaikan, dia senang terima nasihat, hatinya lembut. Orang-orang yang sebegini sifat orang ulama yang takutkan Allah. Orang yang takutkan Allah, hati dia bila dengar nasihat dia akan lunak. Tetapi orang yang bermaksiat, orang yang banyak dosa, antara tanda kita banyak dosa bila kerasnya hati. So tahniah kepada mereka yang suka menerima nasihat,
berfikir dulu sebelum menolak sebarang nasihat. Itu tanda-tanda kelembutan hati. Dan juga mungkin buat guru-guru kan, mungkin buat para pendidik, mungkin buat mak ayah juga yang mungkin ada mendengar. Sebelum memberi nasihat juga, mungkinlah adalah teknik-teknik psikologi yang boleh kita ni. Mungkin kita boleh, macam saya pun anak saya kadang-kadang kan, dia tengok cerita tu kata cepat-cepat, dia kata, cerita tu tak bagus lah. Kan? Nanti dia akan rasa macam jauh pada kita. Dia crash terus. Tapi dia kata, bestnya. Cerita tu, wah dia lawan-lawan. Tapi pisau tak bagus kan? Tapi, ni, sebab tu kadang-kadang ada parents, dia terlalu longgar tak boleh juga. Macam tengok cerita Korea bagi semua. Tapi mungkin sekali-sekala mungkin hati tu nyampah tu aku tengok joget-joget ni kan. Dalam hati kan. Nyampahnya aku tengok. Tapi meraihkan juga. Ni teronya skill dia. Sedapnya suara dia nyanyi. Tapi lepas ni solat ya. Tapi jangan banyak sangat ya. Jadi meraihkan juga. Dia tak boleh nak cantas terus. Kena trim sikit-sikit. Jadi dakwah juga fanun. Ada seni. Wallahualam. Boleh ya? Madam dan sahabat semua. Jadi saya rasa sebagai Adibah ya, sebagai kesimpulan pada malam ini, merdeka bermaksud kita membebaskan diri. Kalau tengok dari sudut konteks sejarah daripada penjajahan, tetapi sebenarnya dari sudut orang Islam membebaskan diri daripada perkara yang membuatkan Allah tidak redha kepada kita. Membebaskan diri daripada belenggu hawa nafsu. Membebaskan diri daripada maksiat. Dan yakinlah orang muda yang gunakan masa muda dia untuk taat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, maka niscaya kita akan muncul menjadi orang yang hebat. Sebab waktu muda ni waktu mencabar. Orang muda ada dua benda yang dicemburui oleh orang lebih tu. Pertama, kita ada masa yang banyak. Ya Allah, adik-adik cakap betul lah. Akan sangat rindu zaman-zaman sekolah, zaman belajar sebab I have so much time for my own self. Nak buat apa pun boleh. Nanti kan kalau korang dah kahwin ada anak, korang akan rasa macam ruginya zaman muda aku tak buat itu, aku tak buat ini. Buat benda yang baik lah. Baca buku ke apa. Jadi tolong enjoy your youth. Enjoy. Ini zaman muda. Kak Salwa. Masya Allah. Kak Salwa ni dulu saya punya senior Mu'alimah Salwa. Jadi enjoy zaman muda. Tak percaya tanya ni. Apa mu'alimah yang dah kahwin ada anak ni. Apa yang dia orang rindu? Dia orang rindu nak baca buku dengan tenang. Benda yang mungkin ramai orang muda abaikan. So orang muda ada dua benda. Pertama, masa lapang yang banyak untuk diri sendiri. Yang kedua, ada kesihatan dan kecergasan. So gunakan dua modal utama ini untuk jadi pemuda yang hebat. Minyak Berita akan nak minta bagi satu tugasan. Buka YouTube. Mungkin korang dah pernah kenal orang ni. Buka YouTube, cari Ahmad Ammar. Ahmad Ammar bin Ahmad Azam. Dia ni kisah seorang pemuda yang dah meninggal dunia. Give me a few minutes sekejap. Saya Google dia punya link sekejap Saya ada link dia itu. Tapi saya sekejap bagi saya masa. Saya buka sekejap Ahmad Ammar. Ahmad Jais pula Ahmad Ammar. Ahmad Ammar ni dia seorang pemuda yang dah meninggal Mungkin ada yang kenal. Dia kenal tak? Cuba tulis kat dalam komen. Alright. Saya copy link. Okay. Ada tak yang kenal Ahmad Ammar? Yes, yang meninggal kat Turki tu. Okay, ni saya bagi Google link YouTube. Tolong tonton video ini at your own comfortable house. Beliau ni bagi saya, bagi akak seorang pemuda yang sangat bagi akak menggunakan masa muda dengan baik. Dan dia meninggal pada usia muda, tetapi kesan dia tu walaupun tak sempat nak mengajar orang, kesan dia tu bagaimana lepas dia mati ni, lepas dia meninggal ni, orang menyebut-nyebut kisah dia. Dia dah bertahun-tahun yang dulu lah waktu akak study dulu kisah dia famous. Bagi akak kisah dia ni sangat perlu dicontohi oleh orang muda. Ini dia, he was a living example. Yang hidup pada zaman kita, cabaran yang sama dengan kita. Tapi macam mana dia boleh muncul jadi orang yang hebat, kena tengok apa yang mak dia kata tentang dia. Kena tengok apa yang kawan dia kata tentang dia. Tengok bagaimana dia gunakan masa muda. Walaupun umurnya pendek, tetapi jasanya panjang. Jasanya sangat besar. Kita tak nak bila kita meninggal, umur panjang. Tapi jasa bakti pendek. Kita nak walaupun mungkin Allah jemput kita pada usia muda, biarlah jasa bakti kita panjang. Wallahualam. Minta maaf kalau ada sebarang salah dan silap.
mudah-mudahan kita dapat merdekakan diri daripada belenggu-belenggu hedonisme, belenggu-belenggu hawa nafsu yang menyesatkan kesimpulannya ni. Dan insya-Allah mudah-mudahan akak doakan adik-adik SMITIN kekalkan kita punya jati diri sebagai pelajar sekolah agama. Bukan untuk orang pandang, budak sekolah agama. Dan ingat jangan kata buat baik itu poyo. Kadang orang zaman sekarang kan macam malu buat baik. Nak ajak orang solat tahajud ke, poyo lah, macam menunjuk baik. Dari mana datang semua stigma-stigma ini? Perang saraf ya. Dibuat oleh musuh-musuh Islam yang buatkan orang malu nak kongsi benda baik. Ini yang kita kata jangan buat benda baik kata hipokrit. Sebenarnya tak buat tak. Kita niat mengajak bukan untuk tunjuk kita baik. Tapi niat mengajak untuk sebar kebaikan. That's a difference. Nah, konspirasi. That's a difference. Kita niat mengajak kebaikan, menunjuk kebaikan untuk berdakwah. Bukan untuk mengajak orang memuja kita. There's a vast difference between that. So, kita celebrate goodness, kebaikan dan kekalkan jati diri sebagai pelajar sekolah agama. Mudah-mudahan akak doakan kita semua berada dalam kebaikan. So, merdekakan diri kita daripada belenggu hawa nafsu, merdekakan daripada belenggu penjajahan hedonisme ke dalam kehidupan kita, utamakan benda-benda yang penting, kuatkan kita punya ketahanan dan senjata kita sebagai orang Islam. Apakah senjata kita? Iman, ilmu dan amal. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membebaskan diri daripada sebarang bentuk perhambaan dan penjajahan. Akak minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Mu'alimah sekalian minta maaf ya, mu'alimah kalau ada sebarang mungkin ada kata-kata yang kurang sesuai, minta dimaafkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Akak Adibah atas perkongsian yang telah disampaikan. Semoga kita mengambil iktibar dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Dengan berakhirnya perkongsian itu tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat homework tolong search YouTube dan ambil manfaat daripada video tu.